pihak berwajib ambillah tindakan kepada orang seperti ini. Lancang sangat mulut dia. Ini Imam Ahmad bro. Imam Ahmad. Bukan Ahmad Dusuki ke. Bukan Ahmad Mat Topo ke. Bukan. Imam Ahmad bin Hanbal. Tokoh besar. Imam besar ni. Tapi hari ini saya duka cita sungguhlah dengan kenyataan daripada seorang lelaki, Adam Iman. Sebab kena ada Adam Iman ni. Adam Iman ada dalam live saya ni. Ada Adam Iman. Seorang yang dulu dia Salafi totok. Bukan Salafi biasa, Salafi totok. Sampai berikan backup sungguh-sungguh kumpulan pengganas di Syria. Tapi kemudian dia hari ini, betul Azroy, hari ini dia keluarkan kenyataan yang menduka citakan seluruh umat Islam, iaitu dia memberikan penghinaan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Sahabat-sahabat, kita dengar apa dia sebut. Subjek kita hari ini hadis-hadisnya dalam kitab As-Sunnah oleh Khallal, yang detail yang tersebar dalam kalangan Hanabilah. Qudama Hanabilah. Tapi mereka kata mereka ahli hadis. Macam mana seorang yang klaim sebagai ahli hadis menjadikan hadis-hadis yang sangat-sangat lemah, bahkan ada yang palsu, sebagai pegangan akidah? Nak jawapan selamat ke nak jawapan hentam je Ustaz. Yang kedua. Jawapan dia adalah kerana usul Imam Ahmad sendiri yang tidak menjaga pengikut mereka daripada perkara tersebut. Okey. Kerana ketika datangnya Mu'tazilah, ada hadis-hadis yang mana memang yargham unuful jahmiyah, maksudnya macam dengar Allah Ta'ala, pija Allah Ta'ala, sekian-sekian, ada anthropomorphism lah, maksudnya ada tajsim. Imam Ahmad sendiri kata, biar, bagus, itu hadis tu boleh buat orang Mu'tazilah ni panas telinga, bagus, bila dengar, silakan. Sepatutnya yang lebih wajar adalah tangqih, tashih. Maksudnya awak kena lebih lagi menyemak fakta. Tapi Imam Ahmad, oleh kerana kita kata dia adalah seorang tokoh yang hebat, manusia yang hebat. Cuba highlight perkataan manusia tu. Manusia yang hebat. Manusia ada emosi. Oleh kerana Mu'tazilah menzalimi dia di zaman tu, dia punya keadaan masa tu. Dia menzalimi dia. Jadi dia sampaikan sahabat dia ambil rukhsah yang boleh pun, dia tak nak kawan dengan sahabat dia. Dia tahzir macam tahzir ahli bid'ah. Begitu juga dalam isu ni. Maksudnya hadis sahih ke apa ke, dia tak. Dia kata asalkan hadis tu ada isbat, apa-apa sifat, riwayatkan dia. Ini semua akan menyebabkan Jahmiyah dan Mu'tazilah panas telinga, tak senang duduk. Panas punggung. Sedangkan Imam Malik rahimahullah tak suka hadis sifat. Tak mau bincangkan hadis-hadis seperti itu. Sifat seperti itu diwarisi. Makanya ada kitab At-Tajsim fil Fikril Islami. Itu salah satu di antara bab atau tajuknya adalah At-Tajsim fi Fikril Muhadditsin. Jadi memang muhaddis itu ada beberapa muhaddis yang memang sebab itu papar akidah tasbih dan tajsim. Benar. Sebab itu Kiai membawakan satu isu yang amat bagus untuk diakhirkan, iaitu gelaran ahli hadis bukan satu gelaran penyucian. Ahli hadis boleh ada dalamnya mujassim. Ahli hadis boleh ada dalamnya ahli sunnah. Ahli hadis ada yang mentakwil. Ahli hadis ada dalamnya Syiah. Macam ahli hadis dalam adanya Mu'tazilah. Bukannya hadis mesti betul semuanya. Bukan semestinya seperti itu. Ada pun yang berlaku macam Imam As-Sabuni buat Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, itu adalah kerana pada zaman itu sebahagian orang besar menganggap ahli hadis adalah watak kebenaran. So dia guna ketika itu sahaja. Dia guna approach ketika itu. Dan fikrah untuk menterhadkan kebenaran dan sunnah pada ahli hadis ini pun sama, adalah sifat yang itijah dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika mana ada orang kritik ahli hadis, Imam Ahmad bin Hanbal kata zindiq. Padahal Al-Khatib Al-Baghdadi pada mula-mula fasal Al-Jami' li akhlaq rawi adab as-sami', dia kata Ahlul hadis daripada Amr bin Ubaid, Ahlul hadis askhafun nas. Ahli hadis adalah orang yang paling teruk sekali. Dia bawa riwayat-riwayat yang mengkritik adab ahli hadis, etika ahli hadis, pegangan ahli hadis, kefahaman ahli hadis. Al-Khatib Baghdadi dalam Nasihat ahli hadis ada kritik banyak. Ini kenyataan daripada Adam Iman. Kita bila sebut satu perkataan, apatah lagi yang melibatkan Al-Imam Ahmad, Imam Ahlu Sunnah, imam yang membawa kebenaran yang datang daripada jalur kebenaran, yang Al-Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri, dia ni bila kata dia bertaubat kepada Allah Ta'ala daripada Mu'tazilah, apa agama yang dia ambil?
Apa pegangan mazhab yang dia ambil? Dia berpegang teguh dengan manhaj yang dibawa oleh Imam Ahmad. Bahkan dia mengatakan sesiapa yang mengingkari, berselisih dengan mazhab Imam Ahmad, dia bukan termasuk dalam ahlu sunnah. Dia tak termasuk dalam kebenaran pun. Itu yang disebutkan dalam kitab Al-Ibana an Usul Diyanah. Bahkan kenyataan itu jugalah yang direkodkan dalam buku-buku kami. Menunjukkan bahawa Imam Ahmad, akidahnya adalah akidah yang tulen. Macam mana si Adam Iman ni boleh pergi sebut dan mengatakan bahawa Imam Ahmad sendiri yang biarkan hadis-hadis yang bersifat tajsim. Ini adalah satu kenyataan yang salah. Ini adalah satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab, bahkan satu tuduhan yang sangat berat kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah seorang ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhabnya adalah mazhab yang disebut sampai hari ini, wujud sampai hari ini, mazhab Hanbali. Imam Ahmad sampai hari ini mazhab yang dia asaskan masih wujud. Dan beliau ni adalah termasuk daripada tokoh yang sangat berhati-hati di dalam bahagian akidah. Imam Ahmad apabila dia menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, dia tolak penyerupaan Allah dengan makhluk. Dan macam mana hang boleh pergi kata Imam Ahmad ini membiarkan hadis-hadis yang bersifat tajsim? Padahal prinsip beliau adalah beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan sunnah tanpa tashbih dan juga tanpa takwil. Itu pandangan beliau, dan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengiktiraf pandangan yang dibawa oleh Imam Ahmad. Bahkan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri mengesahkan pengiktirafan berkenaan. Bila hang nak masuk dalam ilmu kalam, bukan hang masuk dengan cara menghina orang-orang yang berada di dalam ilmu salaf, menghina orang-orang ahlul hadis, bahkan menghina ahlul hadis yang awal. Sebab tu saya tengok, orang bukan dia duduk seorang kat dalam tu. Ada juga panel-panel yang lain. Panel-panel yang lain ni pun saya yakin dan percaya terkejut juga dengar kenyataan daripada Adam Iman tu. Yang mana saya yakin dan percaya panel-panel yang saya kenal beberapa orang, antaranya Ustaz Hazar kat situ. Ustaz Hazar tu saya yakin dia tak percaya dengan kata-kata Adam Iman tu. Cuma mungkin boleh jadi dia pun termain dengan polemik nak menjatuhkan geng-geng ahlul hadis ni, dia pun publish ke video tu atau seumpama dengannya lah. Tetapi saya yakin dan percaya dia pun sendiri tak mengiktiraf orang yang menghina Imam Ahmad dan juga akidah yang dibawa oleh Imam Ahmad. Kenyataan Adam Iman itu jelas sungguh menghina Imam Ahmad, mengatakan bahawa Imam Ahmad membiarkan hadis-hadis yang bersifat tajsim untuk bagi panah telinga kepada orang-orang Mu'tazilah. Itu adalah perkataan yang tidak benar dan tidak betul yang disebutkan dan disandarkan kepada Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam banyak riwayat, Imam Ahmad tolak penyerupaan Allah dengan makhluk. Beliau mengatakan bahawa sesiapa yang mendakwa Allah Ta'ala seperti makhluk, dia telah terjerumus ke dalam kekufuran. Itu kenyataan yang dibawa oleh Imam Ahmad. Dan kenyataan Imam Ahmad itu juga disokong oleh ulama-ulama selepas daripada baginda. Kita mungkin menentang GISB kerana mereka ini taksub. Tetapi bagaimana ada orang yang bukan GISB, tetapi ketaksuban mereka juga sampai ke tahap tenggelam dalam penghinaan. Kita kata orang GISB ni, mereka ini taksub sehingga mengagung-agungkan pemimpin. Tetapi bagaimana ada orang yang taksub juga dalam pemikiran yang kononnya nak jadi ahli kalam, kononnya nak jadi pendukung ahli kalam, yang baru nak masuk ilmu kalam. Kami ni mengaji lama dah tentang ilmu kalam pun tak ada jadi teruk macam hang pun. Teruk sangat. Dia masuk lalu dia cuba untuk nak menghentam tokoh yang kami Ahlussunnah wal Jamaah dalam mazhab Asy'ariyah wal Maturidiyah tak pernah melakukan hal itu. Kita tidak menghina Imam Ahmad. Kita mengiktiraf pun Imam Ahmad. Cuma kita ambil approach yang menggabungkan. Bila kita bincang tentang bagaimanakah approach kita tentang isu kewujudan Allah, contoh. Macam mana kita bincangkan tentang kewujudan Allah? Kita mengambil apa yang menjadi pandangan di dalam mazhabus salaf, kemudian kita ambil juga pandangan yang wujud dalam Mu'tazilah, kita duduk di dalam garis tengah dalam hal berkenaan. Ini adalah metodologi baru yang tidak digunakan sebelum itu. Ini adalah metodologi baru. Dan kita berpegang begitu dan kita tidak menghina orang yang mengambil pandangan Imam Ahmad.
Orang yang ambil pandangan Imam Ahmad tu dah betul. Dah api-apilah kat dia. Yang hendak pergi hina sampai tahap menghina Imam Ahmad. Ini gila tak gila? Usul sunnah. Hampa baca tak lagi tentang usul sunnah ni? Kitab usul sunnah ni baca tak lagi? Buku usul sunnah Imam Ahmad. Kalau tak baca lagi, hampa pergi dekat santaiilmu.com. Dekat situ ada usul sunnah Imam Ahmad. Anda boleh download dan boleh baca buku usul sunnah Imam Ahmad. Ada terjemahan bahasa Arab, ada terjemahan bahasa Melayu Indonesia. Buku usul sunnah itu, sahabat-sahabat, dia menjelaskan tentang akidah yang benar. Kalau nak kata kritik, boleh awak disebutkan tentang mengkritik hadis-hadis ke, penjelasan ke, boleh kritik. Tetapi bila orang awam membaca kitab usul sunnah Imam Ahmad, saya yakin dan percaya anda akan dapat faham akidah dengan mudah. Sebab tu saya, bila orang tanya tentang akidah, saya suka berikan pilihan kepada anda. Anda nak belajar akidah ikut manhaj salam, manhaj ahlul hadis, silakan, tak ada masalah. Ada teks dah dekat Malaysia ni, ada teks. Kita ada usul sunnah Imam Ahmad, kita ada kitab Aqidah Ahlul Hadis As-Sabuni, ada juga beberapa kitab yang lain. Tetapi itu antara teks yang utama yang anda boleh rujuk. Kalau awak nak ambil Hanabilah, nak ambil yang kita sebut sebagai Ahlul Hadis, awak pakai yang tu, bawa baca, awak akan dapat mudah faham. Awak nak belajar menggunakan metodologi daripada Asy'ariyah, boleh tak? Boleh. Saya sendiri telah terbit buku berjudul Memahami Aqidah Al-Asy'ariyah, Jalan Tengah Menuju Kebenaran. Pun ada juga. Tak ada masalah. Itu sifat-sifat Allah Ta'ala disebutkan di situ. Sifat 13 disebut di situ. Ada nak lebih lagi, dalam bab Asy'ariyah contoh, awak nak pergi kepada kitab-kitab yang ditulis Imam Sanusi, yang menggabungkan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Awak boleh ambil kitab Al-Muqaddimah. Awak boleh ambil kitab Ummul Barahin yang telah diterjemahkan dan telah disyarahkan oleh orang kemudian, untuk memudahkan lebih mudah untuk faham. Sebab kadang-kadang ada istilah-istilah yang mungkin anda perlu menghafal dan juga memahami istilah tersebut sebelum anda more deep dalam bahagian penjelasan. Isu berkenaan, ikut pilihan, tak ada masalah. Ini semua termasuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak memecah belahkan umat Islam sehingga kita mengatakan awak mesti faham ikut Asy'ariyah saja, awak mesti faham ikut Maturidiyah saja, awak mesti faham ikut Ahlul Hadis saja. Tak. Kita mengatakan bahawa tiga-tiga ini termasuk di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan pecahkan. Ia memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan jangan sentuh imam-imam yang dah cukup besar muktabar macam Imam Ahmad. Hang nak kira hampir letak bahawa seolah-olah Imam Ahmad ni lekeh seperti imam-imam kat rumah kita ni. Itu adalah satu perkara yang berbahaya. Melainkan awak ada bukti yang boleh membuktikan dakwaan awak. Tak apa. Masalahnya bukti tak ada. Keluarkan kenyataan, terlopong ni ahli panel yang lain dengar. Kita dengar, ya Allah, ya salam. Kenapa dia sanggup sebut macam ni? Siapa yang dia mahu untuk memuji, diminta pujian? Dia nak minta siapa yang puji dia? Bila kita bercakap, kita nak Allah Ta'ala puji kita. Bila kita minta Allah Ta'ala puji kita, maka kita pastikan apa yang kita cakap, kita dapat bertanggungjawab dengan cakap kita. Tapi kalau dah sampai hampir sebut bahawa Imam Ahmad sendiri yang biarkan hadis-hadis bersifat tajsim dan sebagainya ni, nak bagi panah telinga Mu'tazilah ni, ini adalah satu yang cukup berbahaya. Berhati-hati. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Saya bimbang sahabat-sahabat, kalau benda-benda macam ni berlaku banyak sangat, dia merosakkan. Merosakkan masyarakat. Tu saya tulis dekat media sosial saya kata, apa gila orang macam ni. Kita tak habis dengan isu GISB, main pula lah geng-geng macam ni. Yang mana mereka ni memakai jubah, memakai serban. Kita tak salahkan orang pakai jubah serban. Silakan pakai jubah, silakan pakai serban, tak ada masalah. Anda nak mencontohi Nabi SAW ke, ataupun seumpama dengannya, ataupun anda rasa pakaian itu adalah pakaian yang selesa, silakan, tak ada masalah. Silakan, tak ada masalah. Tapi janganlah awak bila... Kita tahu orang yang pakai jubah, pakai serban ni, hampir 100% lah, hampirlah 100% mereka tidak akan masuk ke dalam tempat-tempat maksiat secara terang-terangan untuk bermaksiat. Masuk ke tempat maksiat secara terang-terangan untuk bermaksiat, lalu berpakaian jubah dan serban. Kita yakinlah mereka tak buat perkara seperti itu. Kalau dia buat tu memang dia tu jahat lah.
Jadi dia tak pakai pakaian berkaitan ke situ. Tapi ada orang, dia ni pakai jubah, pakai serban pergi masjid tapi melakukan maksiat. Apa maksiat yang mereka lakukan? Pendustaan kepada Nabi. Pendustaan kepada kebenaran. Itu berlaku. Walaupun hang pakai jubah, pakai serban, pergi ke masjid. Demikian keadaan yang kita tengok tadi. Membahaskan tentang isu agama. Tetapi dalam keadaan dia membuat penghinaan kepada imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya berharap, tolong pihak berwajib ambillah tindakan kepada orang seperti ini. Lancang sangat mulut dia. Kalau dia tak bersalah, tolonglah minta maaf. Tolonglah minta maaf. Saya pun tak tahulah dia punya media sosial apa dia. Tapi cuma tolong minta maaf. Ini telah kita bimbang. Nanti dia akan merasuk orang lain juga. Nak pergi kata bahawa nak ajak orang lain untuk sama-sama menghina Imam Ahmad. Saya bimbang lah. Allah. Ini Imam Ahmad bro. Imam Ahmad. Bukan Ahmad Dusuki ke. Bukan Ahmad Mat Topo ke. Bukan. Imam Ahmad bin Hanbal. Tokoh besar, imam besar ni. Yang buat tu pula bukan orang Indon. Yang cakap tu bukan orang Indon. Orang Malaysia. Ustaz Indon dekat situ. Tak silap saya nama dia Ustaz Hidayat ke apa tau. Ya ke? Kiai Hidayat lah. Ada suka yang duk bercakap tu. Dia tu cubalah sikit untuk nak bagi penerangan. Dia pun nak bantah juga geng-geng Ahlul Hadis ni. Tetapi dalam keadaan dia tak mau kutuk Imam Ahmad tu. Saya nampaklah benda tu. Saya nampak. Walaupun tidaklah terlalu membantu. Patutnya dia kena. Bukanlah ni Adam Iman ni. Tolonglah kawan saya, sahabat saya Ustaz Hazar. Jangan bagi panggung kepada dia lah. Cari orang lain lah. Cari orang lain lah. Jangan bagi dekat Adam Iman tu. Dia tidak bertanggungjawab pada kata-kata dia. Mulut dia tak bertanggungjawab. Bila kita nak buat kritikan akademik, bagi kritikan itu benar-benar akademik. Kalau dia sebut terang benda tu memang salah dan terang benda tu dia tak bertanggungjawab, tak payah panggil lagi dah. Tak payah panggil lagi dah. Ustaz Noderus yang mulakan dalam podcast Sidang Kalam itulah. Kalau Ustaz Noderus pun ada juga dalam cerita ni, tak payah lagi lah angkat ada iman tu. Ada iman tak payahlah. Tolonglah. Saya tahu kadang-kadang kita ni teruja untuk nak menghentam satu kumpulan tu. Saya tahu anda mungkin ada landasan. Tapi kita kena tahu perkara ni akhirnya kita akan balik kepada perbahasan akademik. Yang kita duduk berbincang pasal isu ni, isu manhaj mana yang lebih tepat dan sebagainya, ini adalah perbahasan akademik. Bukan kita mengatakan bahawa mereka ini terkeluar daripada agama, termasuk dalam ajaran sesat yang jelas. Tidak, dia bukan macam JSB. Tak macam tu. Allah A'lam.